Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nadatul Husna binti Ibrahim. Hari ini saya akan memulakan perbincangan kumpulan saya iaitu Az-Zihar wa Kifaratuhu fi Islam. Zihar dan kifarahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير. Maksudnya kat sini, sesungguhnya Allah telah mendengar dan memperkenan aduan perempuan yang bersoal jawab denganmu, wahai Muhammad, mengenai suaminya. Sambil ia berdoa merayu kepada Allah mengenai perkara yang menyusahkannya. Sedang Allah sedia mendengar perbincangan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. Orang-orang yang ziharkan isterinya dari kalangan kamu adalah orang-orang yang bersalah kerana isteri-isteri mereka bukanlah ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan-perempuan yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka dengan melakukan yang demikian memperkatakan suatu perkara yang mungkar dan dusta. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. Okay, maksudnya kat sini, dan orang-orang yang ziharkan isterinya, kemudian mereka berbalik dari apa yang mereka ucapkan bahawa isterinya itu haram kepadanya, maka hendaklah suami itu memerdekakan seorang hamba sebelum mereka berdua, suami isteri itu bercampur. Dengan hukum yang demikian, kamu diberikan pengajaran supaya jangan mendekati perkara yang mungkar itu. Dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. Kemudian sesiapa yang tidak dapat memerdekakan hamba, maka hendaklah ia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum mereka suami isteri itu bercampur. Akhirnya, sesiapa yang tidak sanggup berpuasa, maka hendaklah ia memberi makan kepada 60 orang miskin. Ditetapkan hukum itu untuk membuktikan iman kamu kepada Allah dan Rasulnya dengan mematuhi perintahnya serta menjauhi adat jahiliah. Dan itulah batas-batas hukum Allah, dan bagi orang-orang yang kafir disediakan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Tahlil lafzi yang pertama adalah Sami Allah. As-sama' wal basar sifatan kal-ilmu wal qudrah. Mendengar dan melihatnya adalah dua sifat seperti ilmu dan kemampuan. Wal haya wal iradat, hidup dan berkehendak. Fahuma min sifat zat lam yazalu al-khaliq subhanahu muttasifan bihima. Keduanya termasuk sifat Allah. Wa man nasami' al-mudrak al-aswat min ghairi an yakuna lahu azan li'annaha la tukhfa alayhi. Makna as-sami' dekat sini adalah yang mengetahui benar suara-suara tanpa mempunyai telinga, kerana suara-suara itu tidak tersembunyi kepadanya, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Sa'id wa manna sam'ahu ta'ala liqauliha ijabatu da'iha la mujarrad ilmuhu ta'ala bizalik kama huwa al-mu'niyun biqauli ta'ala wallahu yasma'u tahawurakuma ayu ya'lamu turaji'ukuma al-kalam. Abu Sa'id berkata, sifat mendengarnya Allah Subhanahu wa taala seperti pengijaban doa-doa yang dipanjatkan.
dan ia bukan sekadar pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala sesuatu, seperti mana maksud dengan firman Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Maksudnya, dia mendengar apa sahaja yang kamu berdua bicarakan. Yang kedua, tujadiluka ay turaji'uka fi sya'ni zawjiha wal mujadalah al munazarah wal mukhasamah wa fil hadis ma utiya qaumul jadlu illa dhallu. Yang kedua adalah tujadiluka. Bermaksud kat sini mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya, dan makna mujadalah adalah debat dan pertengkaran, dan pada hadis tidaklah suatu kaum diberikan kemahiran dalam debat melainkan mereka akan tersesat. Wal murad bil hadis al-judalu ala batil wa talaba al-mughalaba bihi la izhar al-haqq fa inna dhalika mahmul liqaulihi ta'ala wajadilhum billati hiya ahsan. Surah An-Nahl ayat 125. Wal murad huna al-muraja'ah fil kalam. Kat sini maksud dengan hadis ini adalah perdebatan dalam kebatilan dan mencari kemenangan di dalamnya, tidak menunjukkan kebenaran. Sebab yang demikian ini berdasarkan firman Allah, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Dan tujuan di sini adalah mengajukan keberatan dengan pembicaraan. Yang ketiga, watashki. Asyakwa izhar al-bathu wa ma'intawat alaihi nafsun minal hammi wal gham. Dari perkataan asyakwa ni yang bermaksud mengeluarkan, dan perasaan yang dialami hati seperti kegelisahan dan kegundahan. Wa fi tanzil qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Wa syakan wa ishtaka bermakna wahid. Kat sini pada ayat ni telah turunkan qala, iaitu dia Yaqub berkata, sesungguhnya hanya pada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Perkataan syaka dan ishtaka ni maksudnya adalah sama. Yang keempat, tahawurakuma al-muhawarah al-muraja'ah fil kalam min har al-syai' yahu hawran ayu raja'a yarji'u raju'an. Tahawurakuma ni adalah al-muhawarah, yang mana ia adalah bermaksud mengulang percakapan. Dari mana har al-syai' yahuru rahuran, maknanya raja'a yarji'u raju'an, iaitu kembali. Maksudnya dia sama. Dan daripada hadis na'udzubillahi min haur ba'dal qaul, iaitu kami berlindung kepada Allah dari jatuh setelah berangkat menaiki kuda. Wa minhu fama ahar bi kalimat ayyu fama ajab qala untarah law kana yudri ma muhawarah ishtaka walakana law ilmul kalam mukallami yuridu bihi farsahu ayyu law kana ya'lamu kalam dikallamani. Okay, maksud kat sini dalam ungkapan Arab dicontohkan fama ahara bi kalimah, yang bermaksud tidak menjawab dengan satu perkataan pun. Antara telah berkata, kalau saja haiwan itu mengetahui apa isi pembicaraannya, tentu dia akan mengadu. Dan jika saja dia mengerti percakapan, mesti dia akan mengajakku berbicara. Maksud kata dia dalam syair ni adalah tentang kuda tu. Iaitu apabila dia dapat memahami pembicaraan, mesti dia akan mengatakan sesuatu dekat antarah ni. Macam tu. Sekejap ya. Aku rasa macam lama sangat pak aku. Sekejap lah. Okay. Yang kelima adalah yuzahirun. Yuzhar mushtaq min az-zahri wa huwa qawlu ar-rijal li zawjatuhu anti aliyun ka zahir ummi. Okay, yuzahirun adalah perkataan az-zihar dibentuk dari perkataan az-zahru, iaitu punggung. Yang mana pengertiannya adalah ucapan seorang suami kepada isterinya.
Bagiku, engkau laksana punggung ibuku. Wa ma'nahu asli, muqabala az-zahri bil-zahri yuqalu zahir fulan fulanan ay yuqabil zahruhu bi-zahrihi. Thumma isti'malu fi tahrim az-zawjah bija'aluha ka zahri ummihi. Lepas tu, perkataan asalnya kat sini adalah menghadapkan punggung dengan punggung. Dalam ungkapan Arab dicontohkan, Zahara fulan fulanun, yang maksudnya menghadapkan punggungnya dengan punggung orang lain. Kemudian dipakai untuk mengharamkan isteri dengan menjadikan haram dicampuri seperti haramnya punggung ibunya. Qala al-Alusi. Al-Alusi berkata, Az-zihar lughah masdar zahir wa huwa mufa'alatun min az-zahir. Wa yurad bihi ma'anin mukhtalifah raji'ah ila az-zahri ma'na wa lafzun bi ikhtilaf al-aghrad. Okay, kat sini Al-Alusi bercakap, Az-zihar secara bahasa adalah masdar dari perkataan Zahara, yang maksud dia mufa'alatun, saling satu sama lain, diambil dari perkataan az-zahru dan dimasukkan mempunyai banyak makna berbeza yang kembali pada punggung baik secara makna maupun lafaz sesuai dengan berbagai tujuan. Fayaqalu zahir Zaidan amran ay yuqabil zahruhu bi zahrihi haqiqah. Okay, kat sini sehingga boleh dicontohkan dalam penggunaan bahasa Zahara Zaidun Amran. Yang maksudnya kat sini dia menghadapkan punggungnya ke arah punggung Amran ni secara nyata. Wa zahiruhu idza ghayazuhu wa in lam yuqabil haqiqat. Bi'atibar anna al-mughayazah تقتضي ذلك وظاهره إذا ناصره باعتبار أنه يقال قوى ظاهره إذا نصره. Okay. Dan zaharuhu ni dapat dimaksudkan seseorang membuatnya marah daripada perkataan al-mughayazah, menghendaki demikian. Kemudian zaharahu ni bermaksud memenangkannya, ditinjau dari bahawa dikatakan pada seseorang menguatkan punggungnya ketika menolongnya. Wa zahir baina thawbain idza labasa ahaduhuma fawqa al-akhar. Zahara baina thawbain ni apabila seseorang memakai satu bahagian pakaian di atas bahagian yang lain. Wa zahiruhu min imra'atihi idza qala laha anti 'aliyun ka zahri ummi. Zahara min imra'atihi ni, jika seseorang suami mengatakan pada isterinya, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Wa hadzal akhir huwa al-ma'na alladhi nazalat fihi al-ayat. Qala fil fathun wa inna ma khassa az-zahri bidzalik duna sa'ir al-a'dha' li'annahu mahal ar-rakum ghaliban wa lidzalika summi al-marku dhahran fashabahat al-mar'ah bidzalika li'annaha marku ar-rijal. Makna terakhir inilah yang merupakan makna yang terkandung dalam banyak ayat. Dikatakan dalam kitab Al-Fath, dikhususkannya punggung dari semua anggota tubuh kerana biasanya digunakan sebagai tempat tunggangannya. Oleh kerana itu, objek yang ditunggang disebut zahran. Wanita diserupakan dengan zahran kerana ia tempat tunggangan laki-laki. Okay, yang keenam, Al-La'i. Okay. Jamak Al-Lati, fayaqalu Al-Lati wal-La'i, qala ta'ala wal-Lati takhafuna nushuzahunna. Okay, kat sini Al-La'i ni adalah jamak dari perkataan Al-Lati, iaitu isim mausul. Boleh juga kita guna perkataan Al-La'i ataupun Al-Lati. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz. Okay, nusyuz kat sini maksud dia isteri yang tidak taat perintah ataupun permintaan suami dia. Okay, yang ketujuh, munkaran. Al-munkar minal amar khalaful ma'ruf. Yang maksud kat sini yang munkar maksudnya
perkara yang menyalahi kebaikan. Wa kulli ma qabbaha syura' wa hurmahu wa karahu fahuwa munkar. Segala sesuatu yang dianggap buruk, diharamkan dan dibencikan adalah satu kemungkaran. Yang ke-8, wazuran. Az-zurur al-kidbu wal batil al-wadih wa minhu syahada az-zurur. Maksudnya kat sini al-kidbu, kedustaan. Kebatilan yang jelas di antara makna yang sama adalah syahadatuz zurur, iaitu kesaksian palsu. Yang ke-9, fatahrir raqabah. Hararatuhu ay ja'alatuhu haran liwajhillah. Hararatuhu ni maksudnya kat sini engkau memerdekakannya untuk mendapat redha Allah. Wa raqabah fil asal al-unuq thumma ittalakat ala zatil insan tasmiyah li syai'in bi ba'dahu wal murad biha al-mamluk abdan aw ummah. Kat sini asal mana perkataan ar-raqabah adalah unuq, iaitu leher. Perkataan ini dengan jiwa manusia sebagai menamakan sesuatu dengan sebahagiannya. Maksud kata tersebut adalah hamba sahaya, tidak kira lelaki maupun perempuan. Qala al-Alusi, Alusi telah berkata, wa zalika min tasmiyatul kulli bi ismil juz'i. Istilah ar-raqabah adalah penamaan keseluruhan dengan sebahagiannya, al-juz'u. Yang ke-10 adalah yatamassa. Al-massu, masku syai' bil yadin. Kat sini yatamassa ni berasal dari perkataan al-massu yang bermaksud menyentuh sesuatu dengan tangan. Thumma ista'ir lil jima' li'annahu lam suwattisaq. Kemudian samakan dengan jima' ni kerana jima' itu adalah menyentuh dan melekat. Menyentuhkan dengan anggota badan dengan anggota badan. Maksudnya li'anna fihi ittisaq al-jismi wal jismi. Menyentuhkan satu anggota badan dengan satu anggota badan yang lain. Wal jimas huna kinaya an jima'. Kata al-iltimas di sini adalah kata perumpamaan dari perkataan jima'. Okay, yang ke-11 ni miskinan. Al-miskin alladhi la syai'un lahu qila ladzi la syai'un lahu yukfi ayaluhu wa asal miskin fil lughah al-khadi'. Jadi kat sini miskin. Yang dimaksudkan dengan miskin adalah seseorang yang tidak mampu ataupun tidak mempunyai apa-apa. Ada yang mengatakan miskin kat sini adalah seorang yang tidak mampu memenuhi keperluan keluarganya. Mana asal miskin secara bahasa adalah al-khadi', yang bermaksud orang yang rendah. Wal murad bihi huna ma ya'umul fakir wal miskin ahsan halan minal fakir. Tu maksud dalam perkataan ini juga meliputi fakir, tapi miskin lebih baik keadaannya daripada fakir. Para ulama telah berkata, al-miskin wal fakir idza ijtima'an yakni fil lafaz iftiraqan fil makna wa idza iftiraqan ijtima'. Para ulama mengatakan bahawa miskin dan fakir jika disatukan dalam lafaz maka mempunyai makna yang berbeza. Namun ketika dipisahkan antara keduanya maka maknanya menjadi sama. Yang ke-12 adalah hudud. Al-haddu al-faslu baina syai'in la'alla yukhtalatu ahaduhuma bil akhar aw la'alla yata'adda ahaduhuma 'ala al-akhir wa jam'uhu hudud. Hudud ni maksudnya al-haddu adalah sesuatu yang memisahkan antara dua perkara agar tidak bercampur antara yang satu dengan yang lain. Wa hududullah al-asya' allati bayin tahrimuha wa tahliliha wa amara an la yata'adda syai'un minha fa yatajawazu ila ghairi ma amara fiha aw naha anhu minha wa mana'a min makhalafatiha. Hududullah bermaksud
segala sesuatu yang telah Allah jelaskan keharaman dan kehalalannya. Lalu Allah memerintahkan agar tidak ada sesuatu pun yang dilanggar sehingga melampaui dari apa yang diperintahkannya. Atau Allah telah melarang sesuatu dan melarang agar tidak menyalahi peraturan ini. Wahuna qawluhu wa tilka hududullah. Allah berfirman, wa tilka hududullah, yakni hudud baina maksiatu wa ta'atuhu, fa maksiatuhu az-zihar wa ta'atuhu al-kafarah. Iaitu batasan-batasan atau dinding pemisah antara mendurhakai Allah dengan mentaatinya. Bentuk kedurhakaan terhadapnya adalah melakukan zihar, sedang bentuk ketaatan padanya adalah melaksanakan kifarah. Al-makna ijmala, maksudnya makna keseluruhan. Inna Allah Ta'ala sami'un karim, yajibu da'watu da'i idza du'aha. Wa hadhihi imra'at ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tashakku zalim zawjuha biha. Aisu haramiha ala nafsihi bilafaz kanat al-jahiliyah. Tasta'milahu afibaki hadzal lafaz muharraman fil Islam. Allah Maha mendengar lagi Maha dekat. Dia mengabulkan permohonan seorang pendoa jika memanjatkan doa kepadanya. Dan ini telah datang seorang wanita kepada Rasulullah mengadu tentang kezaliman suami terhadap dirinya. Sebagaimana suaminya telah mengharamkan dirinya dengan istilah yang telah digunakan oleh jahiliyah. Maka adakah perkataan ini telah diharamkan dalam Islam? Jadalat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam watawajjat bid-du'a ila Maula Jalla wa Ala alladhi la yaqfi alaihi syai' fil ardi wala fis sama. Tashakku ilaihi wa hadatuha fala ahlal duha wala ma'inu wala nasir. Waqad kabir sanuha wa awladuha sawarun. Inna abqa'atahum indahu dahum wa indamatahum ilaihi ja'um. Wanita itu telah berdebat dengan Rasulullah dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Tinggi yang tidak ada satu pun yang tersembunyi di bumi ataupun di langit. Yang kepadanya dia mengadu tentang kesepiannya. Jika ia menempatkan mereka bersama suaminya, itu artinya mereka pergi darinya. Dan jika ia mempertahankan anak-anak bersamanya, mereka akan mengalami kelaparan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashri'u min qabli nafsihi wa innama yattabi'u wahyu alladhi ya'tihi min rabbih wa lam yuha ilaihi fi zahar syai'. Wa lidzalika kana yajzum bitahrim wa innama kana yaqulu ma aruka ila qad harumti alaihi fakanat tajadalahu. Dan Rasulullah SAW tidak membuat undang-undang dengan dirinya sendiri, melainkan mengikuti wahyu yang datang kepadanya daripada Tuhan. Sementara waktu itu belum diturunkan lagi tentang hukum zihar, dan kerana itu dia tidak pasti tentang larangan itu. Lalu dia berkata, aku tidak berpendapat melainkan dirimu menjadi haram untuk suamimu. Sehingga wanita itu pun berbantah-bantah dengan Rasulullah. Istijabillahi du'ahu hadhihil mar'ah ad-du'ifah al-wahidah. Wa nazala al-wahyu liyaqulu lizzawj. Zawj allati zahirat minha laysat bi ummika. Fa ummika hiya allati walidatika hakikah. Wa haramat 'alaika bizalika. Fakaifa tasafu ma abahu Allahu laka bima haramahu 'alaika. Innaka taqulu qawlan yang qatihi asy-syar'i fadlan an kaunahu kazban wa zawra.
Wa ma'a dzalika fa innallaha afu aman akhta summa tab. Afu liman waqafu inda hudud asyari. Wattabi' amarallah alladhi anzalahu 'alan nabi. Tuhan telah mengabulkan doa wanita yang lemah dan kesepian ini. Dan wahyu pun turun mengatakan kepada sang suami, isterimu yang telah kau liharkan bukanlah ibumu, sebab ibumu adalah wanita yang benar-benar melahirkanmu, sehingga ia haram untuk menjadi milikmu. Maka bagaimana kamu menggambarkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah kepada kamu dengan perkara yang diharamkannya kepada kamu? Kamu mengatakan satu kenyataan yang dibenci oleh syariat. Apatah lagi ia adalah dusta dan palsu. Dan dengan itu, Allah mengampuni mereka yang tersilap dan kemudian bertaubat. Allah Maha Pengampun bagi orang yang mentaati hukum-hukum syariat dan mentaati apa yang diperintahkan yang telah diturunkan kepada Nabi. Faman zahir min zawjuha wa qalu liha anti ala kazahiru ummi summa aradu ayyan sukaulahu wa ya'udu ila ma ahallahu Allah lahu min zawjiha fal wajibu alaihi an yahriru abdan mamlukan qabla an yamsi zawjuha. Hadza hukmu man zahir liyatta'azu bihil mu'minin. Sesiapa yang bersumpah zihar kepada isterinya dengan berkata, kamu bagiku seperti punggung ibuku. Kemudian dia ingin membatalkan ucapannya dan kembali kepada apa yang telah dihalalkan oleh Allah untuknya dari isterinya. Maka hendaklah dia memerdekakan hamba sahaya sebelum dia menyentuh isterinya. Inilah ketetapan hukum bagi siapa yang telah melakukan sumpah zihar agar orang-orang mukmin mengambil pelajaran. وَلِعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَّا خَبِيرٌ بِكُلِّ مَا يَعْمِلُونَهُ فَعَلِّهُمْ أَنْ يَنْتَهُوا أَمَا نَهَاهُمْ عَنْهُ. Mereka mengetahui bahawa Allah yang Maha Agung dan yang Maha Tinggi lagi Maha mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Maka hendaklah mereka menjauhi apa yang telah dilarangkannya. فَمَنْ لَمْ يَجِدُوا الرَّاكِبَةَ بِأَنَّ كَانَ لَا يَمْلِكُ ثُمَّنِهَا أَوْ لَا يَجِدُ عَبْدًا يَشْتَرِيهِ وَيَعْتَكِيهِ فَلْيَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْرَبَ زَوْجِهَا فَإِذَا كَانَ ضَعِيفًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الصَّوْمِ أَوْ مَرِيضًا يُضَاعَفُ الصَّوْمُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَطْعَمَ 60 مِسْكِينًا مَا يَشْبَعُهُمْ. ذَلِكَ هُوَ حُكْمُ اللَّهِ فِي الزِّهَارِ لَا تُؤْمِنُوا بِأَنَّ هَذِهِ الْمُنَزِّلَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَتَبَّعُوا وَتَقَفُّوا عِنْدَ حُدُودِ مَا شَرَعَ لَكُمْ فَلَا تَتَعَدُّوهَا. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, iaitu kerana tidak mempunyai uang atau memang tidak menemukan seorang budak untuk dibeli dan dimerdekakan, maka hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum mendekati isterinya. Hukum lihar ini terjadi agar kamu beriman tentang apa yang telah diturunkan oleh Allah dan hendaklah kamu mengikutinya dan berhentilah pada batas-batas apa yang telah disyariatkan untukmu dan janganlah kamu melampauinya. Sebab nuzul. Yang pertama, An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Yang pertama, Aisyah radhiyallahu telah berkata, Tabarakallazi wa sam'uhul aswad. Allah Subhanahu wa taala memang Maha mendengarkan suara. Pada suatu ketika datang seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'at al-mujadalah fakallamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana fi janibil baiti asma'a kalamuha wa yakhfa alaihi ba'dahu wa hiya tashtaki zawjuha. Pada suatu ketika datanglah seseorang wanita mengadu kepada Rasulullah. Ketika itu aku berada di pinggir rumah sambil mendengarkan percakapan perempuan tersebut. Namun tidak keseluruhannya aku dengarkan. Ada sebahagian yang sayup-sayup bagiku.
perempuan itu mengadukan tentang suaminya yang menziharnya. Wa taqulu, dan dia berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, abla syababi wa natharat lahu batni hatta idza kabara sinni wa in qata'a waladi zahir minni Allahumma inni ashku ilaika. Suamiku telah menguji anak-anakku, sedangkan perutku telah melahirkan bayi untuknya sehingga setelah usia lanjut dan anakku telah berpisah, tahu-tahu dia menziharkanku. Ya Allah, aku mengadukan hal ini kepadamu. Qalat, fama barahat hatta nazala Jibril bihazal ayat. Perempuan itu terus saja berkata-kata dengan perkataan tersebut sehingga Jibril turun dengan membawakan ayat-ayat tersebut. Yang kedua, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas telah berkata, kana rijal iza qala li imraatihi fil jahiliyah. Sudah menjadi kebiasaan jahiliyah. Anti ala khazahri ummi. Apabila seorang suami mengatakan anti alayya ka zahiri ummi, iaitu engkau wahai isteriku seperti pungut ibuku. Hurimat alaihi fakana awwala min zahir fil Islam. Awas thumma nadam. Maka isteri-isteri tersebut menjadi haram atas suaminya. Ungkapan seperti itu dikenal dengan istilah zihar. Zihar pertama dalam Islam iaitu peristiwa Aus yang menzihar isterinya lalu dia menyesal. Untuk itu, dia menyuruh isterinya menghadap Rasulullah SAW untuk menanyakan kasusnya itu, maka ia pun datang lalu turunlah ayat-ayat di atas. Dan berarti intalaqi ila Rasulullah SAW pasalnya fa'atathu fanazala hazal ayat. Yang ketiga kat sini wa an Khawlah bin Malik bin Sa'labah qalat. Ketiga, Khawlah binti Malik bin Sa'labah berkisahkan, Zahir minni zawji Aus bin Samit faja'at Rasulullah SAW. Suamiku Aus bin Samit menziharkanku, lalu aku menghadap Rasulullah SAW. Ashku ilaihi wa huwa yujadiluni fihi wa yaqalu ittaqillah fa innahu ibnu ummuka. Aku menghadap Rasulullah SAW untuk mengadukan persoalanku, tetapi beliau malah mendebatku seraya menyatakan, takutlah engkau kepada Allah bahawa suami itu adalah anak pakcikku. Fama barahtu hatta nazal al-Quran. Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Aku tidak pernah putus asa sehingga turunlah ayat. Sesungguhnya Allah mendengarkan perkataan perempuan yang mengadu kepadamu tentang suaminya sampai perintah memerdekakan hamba sahaya. Ilal fadl qala ya'taku raqabah qalat la yajul qala falyat'amu sittina miskinan. Dekat sini dia kata beliau bersabda memerdekakan hamba sahaya. Aku menjawab, dia suamiku tidak mampu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu, puasa 2 bulan berturut-turut. Lalu perempuan ini menjawab, Ya Rasulullah, dia sudah tua bangka, tidak mungkin kuat untuk berpuasa. Maka sabdanya lagi, kalau begitu, hendaklah dia memberi makan kepada 60 orang miskin. Qalat, ma'indahu syai'un yatasaddaqu bihi. Qala, fa'inni sa'ayunuhu bi'arak min tamar. Dan aku menjawab, Ya Rasulullah, aku sendiri juga akan membantunya dengan sekarung kurma. Qalat ma indahu syai'un yatasaddaqu bihi. Qala fa inni sa'ainuhu bi'araq min tamar. Qalat ya Rasulullah wa inni a'inuhu bi'araq akhar. Dan wanita itu menjawab, Rasulullah, aku akan membantu suamiku dengan sekarung kurma. Qala qad ahsanti izhabi fa'at'ami bihima anhu sittina miskinan wa irja'i ila ibnu ummuka. Qala wal ara' sittuna sa'an. Sabdanya lagi, bagus,
pulanglah dan berikanlah 2 karung kurma itu kepada 60 orang miskin. Dan kembalilah engkau kepada anak perempuanmu, anak pakcikmu itu. Perawi hadis mengatakan Al-Araq adalah 60 syah, iaitu 6,528 kilogram. Al-Ahkam Syariah, kandungan hukum. Kat sini ada 9 hukum yang saya akan terangkan satu persatu mengikut pendapat mazhab setiap imam. Pertama, al-hukum al-awwal, hal izharu masyru' kal-talaq ummu wal mahram. Zihar itu sama dengan talak atau sekadar haram. Kana al-zihar fi jahiliyah talaqan, bal huwa asyaddu anwa' at-talaq indahum. Lama fihi min tashbihi az-zawja bi ummu allati harrama ala ta'bid, bal la tajuz bihalin min ahwal. Wajah al-Islam fi abtal hadha al-hukum, waja'ala az-zihar muharraman qariban al-mar'ah hatta yukaffara zawjuha, walam yaj'alahu talaqan kama kanu yu'tabarunahu fi jahiliyah. Pada zaman jahiliyah, zihar bermaksud penceraian. Malah ia adalah bentuk penceraian yang paling berat pada pandangan mata mereka kerana zihar membandingkan isteri dengan ibu yang jelas haram bagi seseorang anak ke atasnya selama-lamanya. Kemudian Islam datang dan menghapuskan hukum ini serta menjadikan zihar itu sebagai penyebab isteri itu diharamkan ke atas suaminya sehingga suaminya membayar kafarat terlebih dahulu, tetapi zihar ni dia tak menetapkan talak sebagaimana yang berlaku pada zaman jahiliyah. Walau zahir ar-rijal yuridu at-talaq kana ziharan, walau talaqan yuridu bihi al-zihar kana talaqan, wal ibara bil lafaz la bil niyat, fala yakumu ahaduhuma muqamul akhar. Jadi jika seorang lelaki menziharkan isterinya tetapi dengan maksud talak, maka ia tetap menjadi zihar. Dan jika seorang lelaki itu menziharkan isterinya tetapi tidak bermaksud untuk menjatuhkan talak kepada isterinya, ia tetap menjadi talak. Penilaian di sini adalah ungkapan yang digunakannya, bukan semata-mata niat, sehingga antara satu sama lain dapat tidak memahaminya. Qala Ibnu Qayyim, wa hadha li'anna az-zihar kana talaqan fi jahiliyah fanasah. فلما يجوز أن يؤدي إلى الحكم والمنسوخ. وأيضا فإن أوس بن صامت إنما نوى به الطلاق على ما كان عليه وأجر عليه حكم الزهار دون الطلاق. وأيضا فإنه صريح في حكمه فلم يجوز جعله كناية في الحكم الذي أبطله الله بشرعه. Wa qada'ullah ahaqu wa hukmullah ujibu. Ibnu Qayyim berkata, ini kerana zihar adalah talak pada zaman jahiliyah, maka ia telah dimansuhkan. Maka tidak layak mengembalikan hukum yang telah dimansuhkan. Hukum zihar sudah cukup jelas haram dan tak perlu lagi menggunakan ayat metafora terhadap hukum telah dibatalkan oleh Allah. Sedang hukum Allah adalah lebih sesuai dan wajib dilaksanakan. Waqada'at al-ayat al-karimah wa huwa qawluhu ta'ala wa innahum la yaquluna munkaran min qawli wa zura ala an ziharul haram, bal laqad qala fuqaha asy-Syafi'i innahu min kibair fa fi man aqdam alaihi i'tabar adba mu'atada'ul syara'. Firman Allah SWT yang bermaksud, dan mereka mengatakan sesuatu yang batil adalah pernyataan yang batil. Ini menunjukkan bahawa zihar adalah haram. Bahkan para fuqaha Syafi'i telah mengatakan bahawa ia adalah salah satu dosa besar. Maka sesiapa yang melakukannya dianggap pendusta dan degil kepada hukum. Wa qad ittifaqul ulama ala haramatuhu fala yajuzu iqdam alaihi li'annahu kadzaba wa zura bihaddan wa huwa yukhtalaf 'ani talaq fa talaq masyru' wa hadza mamnu' walau aqdamul insan 'alaihi yakun qad irtikab muharraman wa yajibu 'alaihi kafarah. Para ulama bersepakat bahawa ia haram dan tidak boleh melakukannya kerana zihar adalah dusta, pemalsuan dan fitnah.
dan ia berbeza dengan talak itu sah dan zihar adalah haram. Hukum yang kedua, al-hukmu tsani, maza yutarattib ala zihar min al-ahkam. Apakah akibat hukum zihar? Inna zahar ar-rijal min imra'atuhu tartibu alaihi amran. Jika seorang suami menziharkan isterinya, maka ada dua akibat hukum. Awalan, haramah ittiyan zawjah hatta yukafarah kafarat az-zihar liqaulihi ta'ala fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Yang pertama, haram untuk bersama dengan isteri sehingga membayar kafarat zihar. Menurut firman Allah SWT, maka dia harus memerdekakan satu hamba sahaya sebelum mereka berdua bersentuhan. Wasani, wujubul kifarah bil'ud liqaulihi ta'ala wallazina yuzahiruna min nisaikum thumma ya'uduna lima qalu. Al-ayah wasanatahaddas anil ma'na al-'ud fil hukum al-thalith. Kedua, kewajiban kafarat untuk merujuk kepada dengan isteri menurut firman Allah SWT yang bermaksud, dan orang-orang yang menziharkan isteri mereka kemudian hendak kembali kepada apa yang mereka katakan itu, maka merdekakanlah seorang hamba sahaya. Dan maksud al-'ud iaitu kembali dalam firman Allah tu akan dihuraikan pada hukum yang ketiga nanti. Wa kama yuharrimu al-masis fa innahu yuharrimu kadzalik muqaddamatuhu min at-taqbil wal anaqah wal ghairuha min wujuh al-istimta', wa hadha mazhab jumhur al-fuqaha al-Hanafiyah, al-Malikiyah wa Hanbali. Sebagaimana diharamkan seorang suami untuk bersama dengan isterinya, zihar juga mengharamkan permulaan perbuatan itu seperti berciuman, berpelukan dan lain-lain. Dan ini adalah pendapat jumhur fuqaha, iaitu ulama Imam Hanafi, Maliki dan Hanbali. Waqala al-Thuri al-Syafi'i fi ahadu qawliyah innal muharram wa huwa wata'u faqat lianna al-masis kanayah anil jima'. Menurut At-Tawsir dan Al-Syafi'i, dalam salah satu pendapat mereka berkata, yang diharamkan itu ialah al-wats, iaitu persetubuhan sahaja, dan kata al-masis, iaitu menyentuh, merupakan metafora bagi jima'. Di sini saya akan menerangkan dua pendapat ulama, iaitu yang pertama pendapat jumhur ulama dan yang kedua adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Al-Thawri. Hujah al-jumhur, pendapat jumhur ulama. Yang pertama, al-umum al-warid fil ayat man qabala an yatamassah fa innahu yushamil jami' wujuh al-istimta'. Bermaksud keumuman yang disebutkan dalam firman Allah man qabala an yatamassah, yang bermaksud sebelum mereka berdua bersentuhan. Ayat ini meliputi seluruh kegiatan istimta', iaitu hubungan seksual antara suami dan isteri. Yang kedua, muqattada at-tashbih alladhi huwa sabab al-haramah kaziharul ummi fakama yuharram mubasyarah al-um wal istimta' biha bi jami'il wujuh, fakadzalik yuharram al-istimta' bi zawjah al-muzahhir minha bi jami'il wujuh amalan bi tashbih. Maksudnya ungkapan kaziharul ummi yang bermaksud seperti punggung ibuku adalah suatu persamaan yang mengandungi akibat haram. Jadi sebagaimana haram yang mengadakan hubungan seksual dan seluruh kegiatan seks dengan ibunya, begitu jugalah halnya kepada isteri yang telah diziharkan. Inilah akibat hukum yang berlaku pada seseorang suami yang menziharkan isteri. Yang ketiga, amara Rasulullah SAW lirijal allazi zahir az-ziharul min zawjatuhu bi'atizal hatta yukaffara. Yang bermaksud, yang ketiga, Rasulullah SAW memerintahkan lelaki yang menziharkan isterinya untuk menjauhi isterinya sehingga dia menebus dosanya, iaitu dengan membayar kafarat. Hujah al-Syafi'i wal Thuri, pendapat Imam Syafi'i dan Imam At-Tawsir. Al-ayat zakarat, yang pertama, al-ayat zakarat al-masis wa huwa kinayah anil jima' fayaqtasaru alaihi. Yang bermaksud ayat tersebut menyebut masis atau masah, iaitu kiasan bagi jima'. Haramat, yang kedua, haramat laisa li ma'na
يخل بنكاح فأشبه الخيط الذي يحرم الاستمتاع فيه فيما بين الصرة والرقبة, iaitu yang bermaksud tidak boleh bersama bukan bermaksud memudaratkan sah pernikahan antara suami dan isteri tersebut, tetapi ia seperti haid walaupun diharamkan melakukan persetubuhan dengan isteri yang sedang haid, tetapi tidak haram melakukan perkara lain selain persetubuhan. Aqwalu ra'i al-jumhur ahwat li'annaha min hammu haul al-hammi yuwashib an yuqa'u fi sayyima waqad naqala al-imam Fakhru anna li Syafi'i fi qawlain ahaduhuma annahu yuharrimu jami' al-faqad wa thani annahu yuharrimu jami' al-jihad al-istimta'at qala wa huwa azhar wa kafallahu mu'minin al-qital. Menurut penulis buku ini iaitu Imam Ali As-Sabuni, beliau berkata bahawa pendapat jumhur ulama adalah lebih benar kerana siapa yang bermain-main di sekeliling kawasan larangan, dia akan hampir jatuh ke kawasan larangan itu. Ia diperkuatkan lagi dengan kata-kata daripada Imam Fakhr Ar-Razi bahawa Imam Syafi'i sendiri mempunyai dua pendapat, iaitu yang pertama diharamkan berjimat sahaja dan yang kedua diharamkan seluruh perbuatan seks. Dan Imam Syafi'i juga menyatakan pernyataan ini, iaitu pernyataan yang kedua tadi, adalah pendapat yang paling jelas. Al-Hukm Salis, hukum yang ketiga, ma muradu bil-ud fil ayat al-karimah. Apakah maksud kata ud, iaitu kembali, yang tertulis dalam firman Allah, iaitu man qabala an yatamassa. Ikhtilaf al-fuqaha fil mirad min ud fi qawlihi ta'ala thumma ya'uduna lima qalu ala ada aqwal. Para fuqaha berbeza pendapat tentang apa yang dimaksudkan dengan kembali dalam firman Allah yang bermaksud kembali mereka kepada apa yang mereka katakan itu. Di sini saya akan menerangkan beberapa pendapat ulama tentang maksud perkataan kembali dari sudut pandangan empat pendapat, iaitu yang pertama Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Syafi'i, yang ketiga Imam Malik dan Imam Ahmad, dan yang keempat mazhab Az-Zahiri. Yang pertama, qaulu Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berkata, huwa ibarah anil izam ala istibahah al-wata' wal malamasah. Yang bermaksud kembali adalah ungkapan yang bermaksud keazaman untuk menghalalkan persetubuhan dan sentuhan. Waqala al-Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i berkata, huwa annahu yamsakaha ba'da az-zihar ma'a qadara 'ala talaq. Kembali iaitu menahan isteri selepas zihar padahal ia boleh menceraikannya. Yang ketiga, waqala Malik wa Ahmad al-'ud huwa al-azam 'ala wata' atau 'ala al-wata' wal imsak. Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad berkata, kembali adalah keazaman untuk bersama sahaja atau untuk bersama dan menahan isterinya. Dan yang keempat, waqala ahli al-zahir al-ud an yukarrar lafaz al-zihar marrah tsaniyah fa inna lam yakrar la yaqa'u al-zihar. Yang bermaksud mazhab al-zahiri berkata, kembali adalah perkataan zihar yang diulang kali kedua. Jika tidak diulang, zihar tidak berlaku. Wa ara'u salasa al-ula mutaqarrabah fi ma'na li'anna al-'ud ila al-imsak aw al-wata' aw ibqa'ha ba'da al-zahir bidun al-talaq. Kulluhu tadullu ala ma'na an-nadim wa iradah al-mu'asyarah li zawjihi allati zahir minha falam fi lamma bermakna illa. Tiga pendapat pertama, iaitu pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Malik dan Imam Ahmad, itu hampir sama. Kerana perkataan kembali itu merujuk kepada menahan diri untuk bersama isterinya atau membiarkan isterinya selepas zihar tanpa cerai. Semuanya menunjukkan maksud penyesalan dan keinginan untuk bersama isterinya semula. Wal ma'na yarja'u ila tahlil ma haramahu ala anfusahum bil izam
بالعزم على وطأ وقد عددوا القرطبي في حال 7 أقوال. Jadi maksud perkataan kembali adalah mereka iaitu suami kembali untuk menghalalkan apa yang telah diharamkan ke atas dirinya sendiri dengan keinginan yang bersungguh-sungguh untuk bersama dengan isterinya sebagai suami dan isteri. Di dalam hal ini Imam Qurtubi menyebut 7 pendapat, iaitu yang pertama, qala al-Faraq makna al-ayat yarja'un amma qalu wa fi naqad ma qalu. Al-Faraq berkata, maksud ayat tersebut ialah mereka mencabut kembali apa yang telah diucapkan itu. Boleh juga bermaksud membatalkan apa yang diucapkan tadi. Iaitu maksudnya Al-Farah ni cakap yang si suami tu menarik balik kata-kata zihar yang diucapkan ke atas isterinya tu. Dahil al-Zahiriyah, qala ahli zahir innal ud ma'anuhu takrar lafaz al-zihar wa'iddatuhu fala talzim kifarah ila idza al-lafaz يعني الظهار مرة ثانية. وقالوا الذي يقال من قولهم عد إلى شيء أي أنه فعله مرة ثانية كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. Al-An'am ayat yang ke-28. فإذا لم يتكرر الظهار لا يقع التحريم. Dalil mazhab al-Zahiri. Ulama mazhab al-Zahiri mengatakan bahawa kembali yang dimaksudkan dalam ayat di atas bererti mengulangi zihar. Jadi kafarat tidak akan dikenakan jika si suami tadi tak mengulangi lafaz zihar seorang suami itu. Kemudian mazhab Zahiri juga mengatakan bahawa ayat yang bermaksud kembali kepada sesuatu itu bererti mengerjakan sesuatu yang sesuatu tersebut untuk 2 kali, sebagaimana firman Allah yang bermaksud, dan jika mereka dikembalikan nescaya mereka kembali mengerjakan apa yang dilarang. Jadi kalau zihar tak diulang, maka tak akan menjadi haram jika bercampur dengan isteri yang telah diziharkan. Tetapi pendapat ini dibantah oleh Az-Zujjaj. Qala Az-Zujjaj wa hadha qawluhu min la yudarri al-lugha. Az-Zujjaj berkata ini adalah ucapan orang-orang yang tidak mengetahui bahasa. Qala Abu Ali al-Farsi laisa huwa kama ad'u li'anna al-'ud qad yakunu ila shay'in lamma yakunu 'alaihi al-insan qabla wa samit al-akhirah mu'adda'ah wa lam yakunu fiha ahad suma'at an-nas ilaiha. Qala al-Huzali wa al-Fati kal kahil laysa biqa'il sawa'ul haqqa syai'an wa istirah al-awazil. Sementara itu Abu Ali al-Farsi berkata, tidaklah seperti yang mazhab al-Zahiri mendakwa, kerana kembali itu boleh jadi sesuatu yang tidak pernah seseorang lakukan sebelum ini. Oleh itu alam akhirat disebut tempat kembali, padahal di situ belum ada sesiapa pun di dalamnya. Kemudian dia akan kembali ke situ. Al-Hudali berkata, dan pemuda itu kembali seperti orang tua yang tidak mahu berkata apa-apa selain kebenaran, dan orang-orang yang mencela pun berhenti. Wa qala Ibn Arabi wa yashibuhu an yakunu hadha min jahala ad-Dawud wa asya'ahu wa huwa batil qat'an li'annahu qad riwayat al-qisas al-muzahirin wa laysa fihi zakara li'ud al-qawl minhum wa aidan fa inna al-ma'na yaqdahu li'anna Allah ta'ala wasifahu bi'annahu munkar min qawlihi wa zura. فكيف يقول له إذا أعدت القول محرمة والسبب محظور وجبت عليك كفارة. Ibnu al-Arabi berkata seolah-olah ia adalah kebodohan mazhab al-Zahiri dan pengikutnya, dan anggapan itu benar-benar palsu, kerana beberapa riwayat orang-orang yang pernah menziharkan berkata tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengulangi ucapan ziharnya. Lagipun
Pengertian kembali seperti itu bertentangan dengan maksud sebenar kerana Allah menyifatkan kata kembali itu sebagai ucapan mungkar dan dosa. Oleh kerana itu, bagaimana mereka berkata jika engkau mengulangi ucapan yang haram dan jalan yang terlarang itu, maka engkau wajib membayar kafarat. Aqwalu ma qala al-jumhur al-fuqaha an-mirad wal-'ud laysa takrar al-lafaz innama huwa al-'ud ila mu'asyaratuhu والعزم على طعنها هو الصحيح معقول لغة شرعا لأن المظهر قد حرم على نفسه قربان الزوجة فهو يريد أن ينقض ذلك يعيدها إلى نفسه فيلزم التكفير بهذا الإلزام. Menurut Imam As-Sabuni, iaitu penulis buku ini, apa yang dikatakan oleh jumhur fuqaha ialah orang yang dimaksudkan dengan kembali bukanlah pengulangan lafaz zihar, tetapi lebih kepada menyambung semula hidup bersama isterinya dan keazaman untuk bersama dengan isterinya. Maka jika dia boleh kembali lagi kepada isterinya, maka dia harus membayar kafarat disebabkan keinginan yang bersungguh-sungguh itu. Wa amma ma qalahu ahlu zahir fabatil la yakumu alaihi dalil بل هو من آثار الفهم السقيم الذي تخبط فيه هؤلاء في كثير من أحكام الشرعية ويكفى لبطلنه حديث أوس بن صامت فإنه لم يقرر الزهار قد ذمه صلى الله عليه وسلم كفارة وحديث Salamah bin Sakhir faqad amruhu sallallahu alaihi wasallam bin kifara ma'a annahu lam yakrahu lil lafaz faqad taqdimuha wa kafa bi dhalik hajjah qati'ah la ra'yu li ahadin amma qawluhu ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Adapun apa yang dikatakan oleh mazhab Zahiri jelas batil, tidak berdasarkan dalil tetapi semata pengaruh fahaman yang salah sehingga mengaburi mereka terhadap beberapa hukum syarak. Ini cukup sebagai bukti atas kebatilan pendapat mereka. Riwayat Aus bin Thabit sendiri, dia tidak pernah mengulangi ucapan ziharnya. Kesemua itu adalah alasan yang jelas. Tidak patut seseorang berpendapat untuk melawan sabda Nabi Muhammad SAW yang maksum. Al-hukmu rabi', hukum yang keempat. Hal yasihu zihar ghairal muslim kaddima wal kitab. Adakah sah ziharnya orang non-muslim, iaitu kafir zimmi? Di sini saya akan menerangkan dua pendapat, iaitu yang pertama pendapat dari jumhur ulama yang terdiri dari mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali. Dan yang kedua adalah pendapat Imam Syafi'i. Zahba jumhur al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanbalah ila an ziharu zimmi la yuqa'u li anna Allah Ta'ala yaqulu allazi yuzahiruna minkum wa zahiru qawluhu minkum an ghairal muslim la yatanawalah al-hukum. Dalam hal ini, ulama-ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali berpendapat bahawa ziharnya kafir zimmi dinilai tidak sah. Kerana dalam firman Allah tentang zihar itu mempergunakan kata-kata minkum, iaitu daripada ayat allazina yuzaharuna minkum. Kata minkum yang disebut dalam firman Allah itu bermaksud di antara kamu. Dan minkum yang disebut itu tadi adalah untuk orang Islam. Jadi selain orang Islam, mereka tidak terkena hukum ini. وقالوا أيضا إن الذمي ليس من أهل الكفارة لأن فيها إعطاء رقبة والصوم ولما كان الصوم عبادة لا يصح من غير المسلم إذن فلا يصح الظهار فالظهار عندهم لا يكون إلا من الزواج والعقل البالغ المسلم. Ulama-ulama mazhab ini juga mengatakan bahawa kafir zimmi tidak termasuk golongan yang terkena kafarat, di mana kafarat itu sendiri menyebut tentang pembebasan hamba sahaya dan puasa. Oleh kerana puasa itu tidak terkena pada selain Muslim,
maka ziharnya pun dinilai tidak sah. Sebab zihar itu menurut para ulama haruslah keluar dari mulut seorang suami yang berakal, baligh dan muslim. Mazhab Asy-Syafi'i yang kedua, pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Qala Asy-Syafi'i kama yasihu talaq az-zimmi wa tartib alaihi ahkamuhu kadzalik yuqa'u ziharahu. Mazhab Syafi'i berkata sebagaimana hukum talaknya kafir zimmi itu dipandang sah dengan segala akibatnya, maka begitu juga zihar kafir zimmi. وقالوا يكفر بإعتاق والإطعام ولا يكفر بالصوم لأنه عبادة لا تصح إلا من المسلم. Mazhab Syafi'i juga mengatakan kafir zimmi itu diwajibkan membayar kafarat berupa pembebasan seorang hamba sahaya atau memberi makan 60 orang miskin. Mereka iaitu kafir zimmi hanya tidak dikenakan kafarat 2 bulan puasa berturut-turut kerana ibadah puasa itu hanya sah untuk orang Muslim. Rajih ar-ra'yu al-jumhur wa istidlalahum bil kafarah fi al-atiq wal siyam qawiyyu. Wa amma istidlalahum bimafhum as-sifah fil ayat al-karimah minkum falaysa bidzalik lianna al-ayat waradat mawradu at-tahjin wa syani' lamma mara an ziharu lam yu'rafu illa inda al-arab falaysa fiha ma yadullu lahum wallahu a'lam. Menurut penulis kitab ini, iaitu Imam Ali As-Sabuni, berkata bahawa pendapat yang betul adalah pendapat jumhur. Alasan jumhur dengan adanya pembebasan hamba dan puasa dalam kafarat itu cukup kuat. Alasan dengan memahami kata minkum itu tidak begitu kuat kerana ayat tersebut diungkap untuk mengecam dan mencela. Kerana zihar itu hanya dikenali di kalangan bangsa Arab, sehingga di dalam ayat tersebut tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan hukum zihar berlaku buat mereka yang bukan beragama Islam. Al-hukmul khamis, hukum yang kelima. Hal yusihu az-zihar min al-ummah Al-hukmul khamis, hukum yang kelima. Hal yusihu az-zihar min al-ummah. Adakah zihar juga berlaku terhadap hamba perempuan? Para ulama berbeza pendapat dalam masalah ini, jadi saya akan menerangkan 3 perbezaan pendapat yang membahas tentang isu ini, iaitu yang pertama pendapat dari jumhur ulama, iaitu ulama dari mazhab Hanafi, Hanbali dan Syafi'i. Pendapat kedua dari ulama mazhab Maliki dan pendapat ketiga dari Imam Ahmad. Baiklah, yang pertama, Zahbu al-Hanafiyah wal Hanbaliyah wa Syafi'iyah ila ar-rijal law zihar min ummatuhu la yasih wa la yatarattab alaihi ahkamu zihar liqauluhu ta'ala min nisaikum lianna al-haqiqa itlaqan an-nisa ala az-zawjat duna al-ima' bidalil biqauluhu ta'ala aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhun faqad ghayar bainahinna fal-murad bin nisa fil ayatil harair. Yang pertama, ulama Hanafi, Maliki dan Syafi'i berpendapat ziharnya seorang lelaki terhadap hamba perempuannya itu dipandang tidak sah dan tidak menjadi akibat hukum, kerana dalam firman Allah itu disebut min nisaihim, yang bermaksud dari perempuan-perempuan mereka. Di dalam ayat tersebut menggunakan perkataan nisa yang bermaksud perempuan yang biasa digunakan untuk isteri, bukannya hamba sahaya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nur ayat ke-31, iaitu aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhun, yang bermaksud dan janganlah perempuan-perempuan menampakkan perhiasan atau kecantikannya melainkan kepada sekian-sekian atau sesama perempuan muslimah atau kepada hamba sahaya mereka. Di situ jelas ada pemisahan antara keduanya, antara perkataan isteri dengan hamba tadi.
Jadi yang dimaksudkan perempuan-perempuan mereka dalam ayat tersebut adalah perempuan-perempuan merdeka, iaitu isteri mereka sendiri. Yang kedua, wazahbul malik ila sihah az-zihar fil ummah mutlaqan li'annaha misl al-harah. Pendapat yang kedua iaitu menurut Imam Malik, zihar itu sah bagi hamba sahaya kerana secara mutlak, kerana hamba sahaya dalam hukum ini sama dengan perempuan yang merdeka. Yang ketiga, warawi anil Imam Ahmad annahu la yakunu muzahiran walakin talzamahu kafarat az-zihar. Ketiga, pendapat Imam Ahmad berpendapat bahawa lelaki yang mengatakan kalimat zihar kepada hamba sahaya itu tidak dinilai sebagai zihar, tapi tetap dikenakan kafarat. Al-hukm sadis, hukum yang keenam, adakah ziharnya isteri boleh dinilai sah, iaitu isteri yang mengucapkan zihar itu kepada suami. Ittiqa'ul fuqaha ala annahu laysa linisa'i zihar, falau ziharat amra'ah min zawjuha biqauluha anta ali ka ziharul ummi fala kafarah alaiha wala yulzamaha asyai' wa kalamuha lahu. Para ulama fikih sepakat bahawa isteri tiada kekuasaan untuk menyatakan zihar kepada suaminya. Jadi contohnya ada isteri yang mengatakan kepada suaminya anta alayya ka ziharul ummi, maka maksudnya awak seperti punggung ibuku. Maka ucapan tersebut tidak dipandang sebagai zihar dan tidak mengakibatkan hukum sama sekali. Jadi ucapan yang isteri tu ucapkan tadi adalah dianggap sia-sia. Qala Ibn Arabi wa huwa sahih fi ma'na li anna al-hal wal aqdu wa tahlil at-tahrim fi nikah min al-rijal laysa biyadin nisa minhu syai'un. Ibnu Arabi menilai pendapat itu adalah benar, melepaskan dan mengikat. Penghalalan dan pengharaman dalam pernikahan itu berpangkal dari lelaki dan tidak berada di tangan perempuan. Warawi anil Imam Ahmad fi ahadu qawliyah annahu yujibu 'alaiha kafarah idza watanahu wa hiya allati ihtaraha khurki. Sementara itu diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya bahawa isteri yang mengucapkan kalimat zihar kepada suaminya itu dikenakan kafarat apabila dia disetubuhi oleh suaminya.